Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Harith bin Cik Lee. Nombor matrik saya di 201910891104. Kami akan membentangkan tentang gaya bahasa sindiran dalam filem Alibaba Bujang Lapuk karya P. Ramlee. Berikut nama-nama ahli kumpulan kami: Armah binti Utu 1, Siti Ayuni Narira binti Kharudin, Elsie Sandra, Ahmad Harith bin Cik Lee dan Muhammad Hamizan bin Muhammad Zabri. Baiklah, pengenalan. Menurut Gori 1997, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia bagi menyampaikan sesuatu maklumat atau sesuatu kehendak. Bahasa menjadi suatu alat komunikasi bagi menyampaikan sesuatu dan menghubungkan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Manakala menurut Krab 2007 menyatakan bahawa sindiran pula merupakan suatu bentuk acuan yang mempunyai tujuan tertentu dan mengandungi makna yang tersirat atau maksud yang berlawanan daripada perkara yang diujarkan kepada seseorang itu. Menurut Mansur Ahmad 1983, filem adalah satu media yang popular di negara ini. Pada awalnya, industri filem tidak berkembang sebagai satu industri yang besar. Industri filem Melayu pula menampakkan tanda perkembangan pada tahun 1960-an. Data kajian ini dikutip daripada filem Alibaba Bujang Lapuk yang diarahkan oleh pengarah P. Ramlee. Filem ini mengandungi pelbagai ragam bahasa, namun pengkaji hanya memfokuskan kepada bahasa sindiran sahaja. Oleh itu, dalam kajian ini, pengkaji berhasrat untuk menyelidik tentang bahasa sindiran yang terdapat dalam filem ini. Kajian ini juga digunakan untuk memberi pendedahan kepada penonton tentang bagaimana filem ini memberi sindiran kepada keadaan sosial masyarakat dan memberi pendedahan kepada pembaca tentang jenis-jenis bahasa sindiran serta kepentingan penggunaan bahasa sindiran utamanya untuk menjadi inti tersirat bagi sesebuah karya filem untuk menonjolkan keunikan karya tersebut. Baiklah, seterusnya adalah sinopsis filem Alibaba Bujang Lapuk. Alibaba Bujang Lapuk merupakan sebuah filem komedi yang diterbitkan pada tahun 1960 dan diarahkan oleh P. Ramlee. Filem ini mengisahkan tentang Alibaba yang dilakukan oleh Aziz Sattar adalah seorang miskin yang tidak boleh berjaya dalam hidup. Namun hidupnya berubah apabila Alibaba telah menjumpai sebuah gua yang dihuni oleh sekumpulan 40 orang pencuri. Di dalam gua tersebut, dia menemui pelbagai harta karun, tetapi hanya mengambil sekotak shilling emas dan menjadi seorang yang kaya raya. Namun begitu, Kasim Baba yang dilakukan oleh S. Samsudin yang telah mengetahui rahsia kekayaan Alibaba telah pergi ke gua tersebut. Oleh kerana ketamakan Kasim Baba semasa mengambil harta di dalam gua, dia telah ditangkap oleh 40 orang pencuri dan telah dibunuh oleh pemimpin mereka yang dilakukan oleh P. Ramlee. Sindiran merupakan satu perkataan yang ditujukan oleh seseorang secara tidak tepat, terselindung dan berkias. Hal ini kerana perkara yang hendak disampaikan oleh mereka menggunakan bahasa sindiran yang tidak mahu disebut secara terang-terangan. Filem Alibaba Bujang Lapuk dipilih sebagai satu kajian utama kerana keunikan dan ciri istimewa yang diketengahkan oleh P. Ramlee ke atas filem ini mempunyai satu makna tersirat yang begitu mendalam. Filem ini dipilih kerana isu terhadap penggunaan bahasa yang diujarkan berkait dengan darjah kefahaman penggunaan unsur bahasa. Selain itu, mesej yang ingin disampaikan seseorang tidak dapat difahami dan berlaku terhadap pentafsiran yang salah terhadap sesuatu ungkapan maupun ujaran. Tujuan kajian ke atas filem Alibaba Bujang Lapuk ini dijalankan adalah untuk mengkaji bahasa sindiran dalam filem bagi memahami makna di sebalik penggunaan pentafsiran makna sesuatu ungkapan berdasarkan aspek pragmatik dan teori relevance. Dalam proses komunikasi, pemahaman atau pertuturan dapat dipahami bukan sahaja berdasarkan jenis ayat yang diujarkan, tetapi berdasarkan kepada visual, bentuk visual atau bentuk bahasa, bukan verbal yang melibatkan penutur dan pendengar. Hal ini kerana kemahiran komunikasi penting dalam membantu proses penginterpretasian makna.
Kemahiran menyebut sesuatu dan membunyikan bahasa penggunaan intonasi, nada merupakan salah satu penggunaan secara tidak terkawal dalam pertuturan dan ia tergolong dalam kemahiran lisan. Penggunaan paralinguistik atau intonasi serta membantu seseorang untuk memahami ungkapan yang diujarkan sama ada ketika marah, sedih, sinis dan sebagainya. Ianya kerana pemikiran seseorang dapat diselami melalui penggunaan bahasanya. Justru itu, kekurangan kajian dalam bidang paralinguistik mendorong pengkaji memilih dan melihat penggunaan bahasa sindiran dari aspek paralinguistik kerana ia berperanan dalam proses penginterpretasian makna bahasa sindiran. Penggunaan bahasa sindiran lazimnya mempunyai makna yang tersirat dan dapat dipelajari melalui penggunaan paralinguistik. Maka bidang kajian makna ini melibatkan salah satu cabang leksikal yang merujuk kepada perbendaharaan sesuatu ungkapan maupun sesuatu bidang. Maka perkara ini yang menjadi titik tolak mengapa pengkaji memilih sebagai kajian, iaitu menunjukkan terdapatnya kekurangan dalam bidang semantik, iaitu penginterpretasian makna. Sehubungan itu, penganalisisan makna ungkapan dalam filem ini dapat dilihat berdasarkan aspek pragmatik dalam kajian ini. Hal ini kerana kebanyakan isu yang diketengahkan dalam kajian ini mengandungi bahasa sindiran dan makna yang tersirat. Ketetapan maksud ungkapan ini tidak dapat diukur menerusi ungkapan semata-mata. Hal ini kerana pengetahuan tentang pragmatik memudahkan kajian makna yang dilakukan kerana maklumat bukan linguistik, yakni aspek persekitaran, budaya, latar belakang dan sebagainya yang menjadi fokus dalam penginterpretasian makna. Baiklah, kita masuk kepada jabatan pertama, iaitu sindiran jenis ironi. Bahasa sindiran jenis ironi ini merupakan bahasa sindiran yang diungkapkan oleh seseorang secara halus dan lembut. Walau bagaimanapun maksud di sebalik setiap ujaran ini mempunyai makna yang begitu mendalam dan tajam. Oleh itu, bunyi penyebutan dan cara ungkapan yang disampaikan lembut, tetapi orang yang ditujukan bahasa sindiran ironi ini akan terasa impak dan kesan dan nada sindirannya yang bersifat tajam. Justru itu, pemilihan data ini diambil kerana ia menepati kepada aspek bahasa sindiran jenis ironi. Ia mempunyai makna yang bertentangan dengan ungkapan seperti mana diungkapkan oleh penutur. Oleh itu, terdapat beberapa contoh dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Berdasarkan kepada jadual 1, data pertama yang diberikan iaitu, benar Cik Siti, jual candu ada lesen. Saya semula dari Malaya, minit 16.42 saat, iaitu perbualan di antara penjual sayur dan marginat. Data ini menunjukkan penjual sayur tersebut cuba menyindir bahawa pada zaman ketika itu menjual barangan yang terlarang mempunyai lesen perniagaan, tetapi bahan yang digunakan seperti makanan iaitu belacan tidak mendapat lesen pula. Data seterusnya menunjukkan perbualan antara Kasim Baba dan Alibaba, iaitu apa orang kaya pun selalu masuk pajak gadakah, minit 12.28 saat, iaitu Alibaba menyindir Kasim Baba bahawa orang kaya tidak sepatutnya pergi ke pajak gadai untuk mendapatkan wang yang banyak. Hal ini menjelaskan bahawa Alibaba cuba memberi sindiran kepada Kasim Baba yang kaya raya tetapi perbuatan sama seperti orang miskin. Sindiran jenis ironi ini juga menunjukkan bahawa sindiran yang mempunyai sesuatu kenyataan maupun fakta. Oleh yang demikian, berdasarkan dalam filem Alibaba Bujang Lapuk ini, makna yang diungkapkan oleh penuntut ialah menyindir kepada ketua penyamun yang mencuri skuter daripada orang yang pernah mencuri barangnya juga, iaitu, apa dah, kepala penyamun dah, aku punya skuter pun kau kebas. Alamak, basikal pun basikal dah. Pada minit 1 jam 25 minit 20 saat. Hal ini kerana cip ataupun ketua kepada sekumpulan penyamun pada dasarnya memberi arahan untuk mencuri atau menyamun bagi kepentingannya sendiri, tetapi secara langsung ketua itu sendiri menyamun skuter orang lain. Oleh itu, berdasarkan kepada filem yang dikaji, jelas menunjukkan bahawa sindiran ironi yang diungkapkan mengandungi makna yang implisit lalu diungkapkan dengan eksplisit yang pada akhirnya memerlukan pendengar mengupas dengan mendalam. Secara konteksnya, sindiran jenis ironi ini diungkapkan
dalam filem Alibaba Bujang Lapuk adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada tercetusnya pergaduhan kerana masyarakat Melayu itu risau jika sekiranya percakapan secara terus terang boleh menyebabkan konflik antara satu sama lain. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang. Seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alma binti Utu 1, memegang kad metrik di 201910876115. Baiklah, saya akan meneruskan kepada dapatan kajian yang kedua, iaitu gaya bahasa sindiran jenis sinisme. Sinisme ini adalah merupakan satu gaya bahasa yang digunakan untuk tujuan menyindir secara kasar dan juga keras. Menurut Kraft 2007, menjelaskan bahawa sinisme ini adalah satu sindiran yang berbentuk kesangsian dan mengandungi unsur ejekan terhadap keikhlasan maupun ketulusan hati penutur itu. Secara konteksnya, sindiran jenis sinisme ini adalah bersifat mencari kesalahan orang lain. Sindiran sinisme ini juga akan memberikan kesan yang mendalam kepada pendengar kerana ungkapan yang diungkapkan agak kasar tetapi ia memberikan mesej yang tertentu. Apa guna ambil air perigi? Sini rumah kita pakai banyak. Pasal Anda banyak kedekut, bil air tidak mau bayar. Itu pasal air sudah kena potong. Berdasarkan kepada babak yang telah ditunjukkan, penggunaan kata kedekut menunjukkan bahawa Alaya menyindir Kasim Baba yang enggan membayar bil air kerana risau akan kehabisan wang jika sekiranya berbuat demikian, dan pada akhirnya bekalan air dipotong. Inilah sindiran atau teguran yang ingin disampaikan oleh P. Ramlee bahawa masyarakat yang lebih mengutamakan kekayaan berbanding hak asasi. Selain itu, dengan sikap kedekut ini juga akan mendatangkan kepada kesan yang negatif kepada diri sendiri maupun masyarakat. Sindiran ini juga jelas cuba disampaikan atau diketengahkan oleh P. Ramlee bahawa sikap kedekut ini masih dapat dilihat pada zaman kini yang hanya mementingkan kepada keberadaan semata-mata maupun kepopulariti. Dengan sindiran inilah dapat membentuk kepada sikap yang positif dalam masyarakat. Ya Kanda Kasim Baba, saya datang mau pinjam satu gantang gandum. Apalah kamu hari-hari datang nak pinjam, hari-hari datang nak pinjam. Kamu tak ada malu ke? Pemalas. Berdasarkan kepada contoh babak yang telah ditunjukkan, iaitu sindiran jenis sinisme dalam filem Alibaba Bujang Lapuk, dapat dilihat daripada ungkapan pemalas, iaitu menjelaskan bahawa Kasim Baba yang menyindir Alibaba yang tidak berusaha untuk mencari sumber rezeki, tapi hanya dengan mengambil cara yang mudah, iaitu dengan berhutang maupun meminjam. Sindiran ini jelas menggambarkan satu sindiran yang agak kasar, tetapi dari sudut makna ia mempunyai satu mesej yang tertentu. Sindiran ini jelas diketengahkan oleh P. Ramlee kerana sikap pemalas ini adalah satu tindakan yang kurang baik dalam membentuk individu yang bersahsia. Tujuan penutur menyindir demikian adalah untuk memberi kesedaran kepada pendengar agar memperbaiki sikap yang kurang baik. Pengungkapan sindiran yang diketengahkan oleh P. Ramlee ini juga saling berkesinambungan pada zaman kini kerana masih terdapat masyarakat pada zaman kini yang tidak berusaha untuk mendapatkan wang tetapi dengan cara berhutang, menipu ataupun skema dan sebagainya. Berdasarkan filem Alibaba ini, menggunakan sindiran jenis sinisme ini merupakan satu usaha P. Ramlee untuk menegur masyarakat dalam membina individu yang berintegriti. Tambahan pula, contoh babak yang menyindir secara sinisme juga dapat dilihat melalui babak iaitu hari-hari datang pinjam beras, boleh bagi pinjam tapi kasih balik 2 gantang. Kasim Baba yang menyindir Alibaba kalau hendak meminjam perlu bayar lebih. Oleh hal yang demikian, P. Ramlee cuba menegur pihak yang memberi pinjaman, terutamanya institusi kewangan yang bertindak memberi pinjaman dengan kadar bayaran semula yang berganda. Oleh itu, sindiran yang diketengahkan oleh Kasim Baba kepada Alibaba ini jelas menunjukkan bahawa ia menggunakan
sistem riba iaitu masih lagi digunakan pada zaman kini. Hal ini juga sama dengan bank konvensional yang memberi pinjaman dengan kadar bayaran balik yang lebih tinggi dan lengkap dengan riba. Perkara ini jelas sangat relevan untuk diguna pakai pada zaman kini kerana masih lagi terdapat mana-mana institusi yang mengenakan bunga yang berlipat ganda. Oleh itu, sindiran ini diharapkan dapat menegur kesilapan yang tidak sepatutnya digunakan selaras dengan hukum Islam. Oleh itu, sindiran ini bukanlah hanya suka hati P.Ramlee mengungkapkan, tetapi dimasukkan dengan tujuan untuk membentuk individu yang jujur dan juga amanah. Seterusnya, saya Siti Ayuni akan membentangkan dapatan ketiga iaitu sindiran jenis innuendo. Sindiran jenis innuendo ini merupakan satu bahasa sindiran dengan tujuan untuk mengecilkan sesuatu kenyataan yang sebenarnya. Filem Alibaba Bujang Lapuk turut memiliki penggunaan jenis sindiran ini. Melalui filem ini, penggunaan sindiran innuendo dapat dilihat melalui contoh yang pertama iaitu aku orang kaya. Aku mahu minta tolong dengan engkau. Boleh tidak engkau tolong rompak aku punya rumah? Pada minit perbualan 35:47 saat dalam filem ini. Perbualan tersebut membawa maksud saudagar besar yang merupakan seorang yang kaya raya mengarahkan Cip untuk merompak rumahnya. Saudagar menyindir ketua penyamun tersebut kerana kerja penyamun adalah mengambil barangan bukan hak milik mereka. Jelaslah bahawa jenis sindiran ini digunakan untuk menyangkal kepada kenyataan yang sebenar. Perbualan pada minit 49:4 saat juga memiliki unsur sindiran innuendo iaitu saya sudah menjadi kaya. Saya mesti tukar saya punya jalan. Perbualan ini membawa maksud orang kaya atau orang yang memiliki kemewahan akan berjalan dengan angkuh. Alibaba cuba menyindir bahawa dia sudah menjadi kaya, lalu dia haruslah berjalan seperti gaya orang kaya. Data yang ketiga pula untuk sindiran innuendo ini terdapat dalam perbualan minit 59:33 saat dalam filem iaitu kau orang miskin pun mau tikamkah? Kau punya wang simpan pergi makan sudahlah. Perbualan ini dikategorikan sebagai sindiran innuendo kerana orang miskin tidak memiliki banyak wang untuk makan tetapi sering melibatkan diri dalam aktiviti perjudian. Sarjan cuba menyindir kepada orang miskin yang tidak mempunyai wang tetapi hendak turut serta bermain judi yang menonjolkan orang miskin itu tidak sedar diri. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hamizan bin Muhammad Zafri, nombor kad metrik di 2019108906. Di slide kali ini saya akan menceritakan tentang sindiran jenis antifrasis. Gaya bahasa sindiran jenis antifrasis ini dapat dikatakan bahawa satu bahasa yang seakan sama dengan sindiran jenis ironi, iaitu sindiran yang menggunakan perkataan dengan makna yang terbalik. Menurut Kraft pada 2007 mengatakan bahawa gaya bahasa antifrasis ini merupakan satu gaya bahasa sindiran yang mempunyai bentuk yang sipi-sipi dengan ironi yang menggunakan kata dan makna yang terbalik ataupun songsang bagi tujuan untuk menghindari perkara yang tidak baik atau perkara yang jahat. Bahkan sindiran jenis antifrasis ini juga merupakan satu sindiran yang terdapat unsur nada berbentuk ironis dan kata-kata yang tersirat. Contoh sindiran jenis antifrasis yang terdapat di dalam filem Alibaba Bujang Lapuk ialah kita dapat lihat pada minit 1 jam 3 minit 50 saat, iaitu contoh ayat, engkau sama aku bukan orang lain lah. Kalau kau tak mau bayar pun tak apalah, tapi kalau kau mau bayar, bayarlah lebih-lebih sedikit. Contoh jenis sindiran antifrasis yang kedua yang kita dapat lihat pada filem Alibaba Bujang Lapuk ialah pada minit 1 jam 17 minit 17 saat, iaitu contoh ayat, aku kasih engkau beli kopi, engkau boleh lepaskan aku boleh tak? Contoh yang ketiga sindiran jenis antifrasis yang kita dapat lihat dalam filem Alibaba Bujang Lapuk ialah pada minit 1 jam 51 minit 57 saat, iaitu contoh ayat, itu dulu
semasa saya jadi kepala penyamun kerana saya sudah pencen. Contoh yang pertama, menjelaskan bahawa Kasim Baba cuba menyindir Ali Baba yang berhutang dengannya. Tetapi tempoh untuk Ali Baba terlalu lama, mendorongkan Kasim Baba menyindir dengan mengatakan bahawa jika sekiranya Ali Baba hendak membayar hutang, dia mengatakan untuk bayar lebih daripada jumlah yang dipinjam olehnya. Contoh yang kedua, juga perlu menjelaskan bahawa turut tergolong dalam sindiran jenis antrifrasis kerana Kasim Baba cuba merasuah kepada penyamun untuk melepaskannya kerana mencuri barang-barang penyamun. Dari segi makna, frasa duit kopi ini membawa maksud membawa rasuah yang ingin diberikan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan kepada pemberi rasuah. Contoh yang ketiga pula, menjelaskan bahawa Cip cuba mengungkapkan sesuatu kenyataan dengan cara sindiran jenis antrifrasis. Hal ini kerana beliau berhenti melakukan kejayaannya sebagai penyamun dan sudah pencen, iaitu sudah berhenti tetapi melakukan pekerjaan dengan mencuri barang orang lain dan telah menjadi ketua kepala penyamun. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan seterusnya saya serah kepada kawan saya. Salam sejahtera. Saya akan menerangkan tentang dapatan kajian kami yang kelima, yaitu gaya bahasa sindiran setia. Gaya bahasa sindiran setia merupakan satu bahasa yang berbentuk penolakan dan mengandungi kritikan terhadap suatu situasi untuk mencari suatu kesalahan. Gaya bahasa setia ini bertujuan untuk menyindir seorang yang melakukan kesilapan ataupun kesalahan. Tujuan penggunaan gaya bahasa sindiran setia juga ini adalah untuk mencari jalan agar sesuatu masalah itu dapat diubah dan diselesaikan. Sebagai contoh, dalam filem Ali Baba Bujang Lapok karya Tan Sri P. Ramlee ini dapat dilihat pada durasi 1 jam 6 menit 34 saat, di mana terdapat ayat seperti ini. Sorry Cip, ini hari Sabtu, setengah hari, besok hari Minggu, holiday. Kalau Cip nak rompak hari Isnin bolehlah. Sorry dah. Dalam cerita Ali Baba Bujang Lapok, ayat ini dilontarkan oleh ketua penyamun yang berada dalam filem itu, yang dilakonkan oleh Tan Sri P. Ramlee sendiri, di mana pada ketika itu ada salah seorang jutawan yang ingin rumahnya dirompak oleh penyamun. Tapi ketua penyamun itu menolak permintaan tersebut kerana pada hari itu adalah hari Sabtu, di mana mereka hanya bekerja setengah hari, dan ketua rumah itu pula meminta ketua penyamun dan penyamunnya untuk menyamun pada waktu malam. Ini menunjukkan bahwa perkara itu salah kerana dia diminta untuk bekerja pada hari cutinya. Seterusnya ialah kekerapan penggunaan gaya bahasa sindiran dalam filem ini. Jika dilihat dalam slide-nya saya tunjukkan dalam jadual, terdapat 4 jenis gaya bahasa sindiran yang memiliki kekerapan dan juga peratus yang sama penggunaannya dalam filem ini, yaitu gaya bahasa sindiran ironi, sarkasme, innuendo dan juga antifrasis, dengan masing-masing berkongsi sebanyak 3 kali kekerapan penggunaannya, dengan mencatatkan sebanyak 20% dalam penggunaan di dalam filem ini. Seterusnya, gaya bahasa sindiran sinisme yang hanya digunakan sebanyak 2 kali dalam filem ini bersamaan dengan 13%, dan akhir sekali yaitu sindiran setia yang hanya digunakan 1 kali sahaja di dalam filem Ali Baba Bujang Lapok ini dengan mencatatkan sebanyak 7%. Seterusnya saya akan beralih pula kepada kesimpulan di dalam kajian kami ini. Secara keseluruhannya, pengkaji mendapati bahawa dalam filem Ali Baba Bujang Lapok karya Tan Sri P. Ramlee ini terdapat sebanyak 6 jenis gaya bahasa sindiran yang digunakan dalam filem, yaitu
gaya bahasa sindiran ironi, sinisme, sarkasme, innuendo, antifrasis, dan juga satire. Di dalam filem ini, dia telah menunjukkan bahwa pengarah filem atau pembikin skrip filem haruslah peka dalam menggunakan gaya bahasa sindiran dalam filem atau mana-mana cerita, agar jalan cerita filem itu akan menjadi lebih menarik dan mampu memberi kesan serta pengajaran kepada penonton.